Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 2 ingin membincangkan masalah obesiti di kalangan remaja di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang. Aisyah Zwina merupakan pengarah kumpulan kami, manakala Siti Nur Syamizah merupakan penulis skrip. Adam Haikal pula merupakan juru kamera dan saya, Syamil Aiman, merupakan penyunting video. Mari kita bincangkan masalah obesiti di dalam kalangan remaja di Malaysia. Obesiti merupakan satu tahap kesihatan di mana lemak badan terkumpul secara berlebihan sehingga satu tahap boleh menjejaskan kesihatan tubuh manusia. BMI merupakan satu piawai untuk kita menilai tahap jisim seseorang. BMI daripada tahap 25 sehingga 29 merupakan tahap berat badan berlebihan. Manakala 30 sehingga 34 merupakan tahap obes, dan 35 dan ke atas mereka ini dianggap sebagai obes parah. Antara faktor wujudnya penyakit obesiti ini ialah remaja kini sering mengamalkan pengambilan makanan yang tidak seimbang. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja pada masa ini gemar makan makanan segera. Sebagai contoh, remaja lebih suka makan makanan segera seperti mie segera, makanan ringan, pizza dan burger berbanding dengan makanan berkhasiat. Remaja gemar memakan makanan segera kerana rasanya yang lebih sedap berbanding dengan makanan berkhasiat seperti sayur-sayuran yang rasanya agak pahit. Tambahan pula, makanan ringan ini lebih mudah didapati dan terdapat sesetengah makanan segera ini yang boleh terus dimakan tanpa perlu dimasak. Namun masalahnya, makanan ringan ini mengandungi kalori yang tinggi yang boleh menyebabkan berat badan meningkat secara mendadak jika tidak kerap bersenam untuk membakar kalori dalam badan. Hal ini sudah pastinya akan menimbulkan masalah obesiti dalam kalangan remaja jika amalan memakan makanan segera ini terus diamalkan. Faktor yang seterusnya ialah faktor genetik atau keturunan. Menurut pakar genetik, masalah berat badan merupakan salah satu genetik yang boleh diturunkan daripada generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya di dalam sesebuah keluarga. Oleh sebab itu, kita seringkali melihat ibu bapa yang mempunyai masalah berat badan cenderung memiliki anak-anak yang sama seperti mereka. Penyelidikan di Amerika Syarikat membuktikan bahawa anak-anak daripada keturunan ibu bapa yang bertubuh normal mempunyai peluang 10% untuk mempunyai masalah berat badan. Peluang ini bertambah menjadi 40 hingga 50% jika salah seorang daripada ibu bapa mengalami masalah berat badan. Namun begitu, jika kedua-dua ibu bapanya mengalami masalah obesiti, maka peluang untuk anak tersebut mempunyai masalah berat badan akan meningkat menjadi 70 hingga 80%. Dalam hal ini, nampaknya rupa bentuk badan seseorang itu dipengaruhi oleh faktor genetiknya. Sampai itu, faktor lain ialah gaya hidup remaja yang kurang bersenam. Hal ini disebabkan oleh remaja yang leka dengan hiburan daripada media elektronik seperti televisyen, telefon pintar dan komputer sehingga enggan bersosial dengan masyarakat luar. Golongan ini malas untuk bersenam dan memilih untuk melibatkan diri di dalam aktiviti yang tidak berfaedah. Tamsilnya, bilangan remaja yang cenderung untuk melepak dan merayau-rayau di pusat membeli belah pada masa lapang adalah lebih ramai daripada remaja yang bersenam di taman. Golongan ini tidak dapat membakar lemak yang berlebihan melalui aktiviti riadah dan akan mengalami masalah berat badan berlebihan. Remaja yang enggan bersenam walaupun dinasihati oleh pelbagai pihak boleh dikaitkan dengan peribahasa seperti kena mendapat bunga kerana tidak menghargai nasihat yang diberi. Peratusan obesiti dalam kalangan remaja meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun 1990 hingga ke tahun 2010 hingga berlakunya peningkatan dari 4.7% hingga 6.7%. Manakala pada tahun 2020 pula berlakunya peningkatan lagi dari 6.7% ke 9.1%.
dihadapi oleh pengidap obesiti ialah aktiviti sukan menjadi sangat terhad. Orang yang tidak bekerja seharian akan mengalami penurunan metabolisme tubuhnya. Obesiti membuatkan aktiviti sukan menjadi sangat sukar dilakukan dan kurangnya sukan akan mempengaruhi metabolisme. Seorang pengidap obesiti juga akan menjadi kurang produktif. Hal ini dikatakan demikian kerana masalah kegemukan akan menjadi salah satu faktor susah untuk mereka bergerak secara tidak langsung. Pelbagai tugas fizikal yang dapat dilakukan lalu membawa kepada produktiviti yang tidak memuaskan. Di samping itu, perbelanjaan akan meningkat kerana seseorang yang mengidap obesiti akan mempunyai nafsu makan yang abnormal. Mereka akan cenderung untuk berbelanja yang lebih besar semata-mata untuk membeli makanan. Selain itu, mereka yang mengidap obesiti juga akan berisiko untuk terdedah kepada penyakit kronik, penyakit serius seperti penyakit darah tinggi, diabetes dan barang buah pinggan amat sukar untuk diobati. Malah rawatannya yang memakan kos yang sangat tinggi walaupun di hospital kerajaan. Obesiti ini boleh dicegah daripada awal. Antaranya ialah kerap melakukan senaman ataupun melakukan aktiviti sukan bagi memastikan kecergasan fizikal dan kesihatan yang baik. Senaman pada setiap minggu mampu menurunkan berat badan dan dapat menjauhi penyakit kronik seperti sakit jantung. Hal ini juga perlu dilakukan sebagai remaja, iaitu mengamalkan pemakanan yang seimbang dan makan makanan yang bergizi mengikut pinggan sihat Malaysia. Hal ini dapat mengurangkan berat badan dan dapat berat badan yang ideal. Saya sebagai remaja faham dengan penggunaan gadget dalam kehidupan seharian adalah perkara biasa pada zaman sekarang. Penggunaan gadget yang tidak terkawal membuatkan remaja malas untuk keluar daripada rumah untuk melakukan senaman. Jadi, sebagai remaja yang bijak, kita perlulah mengawal penggunaan gadget agar kita tidak berlebihan meluangkan masa bagi perkara yang tidak berfaedah. Kesimpulan daripada perbincangan kumpulan kami adalah pelbagai usaha yang boleh dilakukan bagi mencegah masalah obesiti dalam kalangan remaja. Masalah ini seharusnya diberi perhatian kerana golongan remaja merupakan nusa yang bakal menjadi pemimpin masa hadapan negara. Justru itu, setiap pihak terutamanya ibu bapa dan rakan-rakan sebaya perlu bergandeng bahu bagai alat dengan tebing dalam memastikan remaja yang menghadapi masalah obesiti diberi rawatan yang terbaik. Baik dalam memastikan setiap daripada rakyatnya mempunyai kesedaran berkaitan kesihatan dan seterusnya melahirkan generasi yang imun terhadap segala penyakit yang mampu dicegah. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada merawat. Dengan kegawatan ekonomi masa kini, kita tidak seharusnya dibebankan dengan beban keuangan dalam rawatan kesihatan serta ubat-ubatan yang berpunca daripada diri kita sendiri. Semoga kesedaran yang holistik dalam masyarakat konvensional akan timbul dan kesihatan umum menjadi agenda utama di negara kita dan juga seantero dunia.